lelaki ini menjual kelakuan sundalnya kepada orang awam. Dia bersama dua teman wanitanya telah didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur Jumaat lalu atas tuduhan membuat pengiklanan khidmat persundalan sehingga ditangkap oleh pihak berkuasa. Tetapi bila lelaki itu dilepaskan, ia pula mendapat sambutan daripada isteri orang perempuan-perempuan yang berada di luar sana. Seperti dah tidak ada rasa malu lagi. Juga diangkat dan dibesarkan oleh sesetengah pihak. Tetapi bila mufti yang menegur kemungkaran, kemaksiatan dikecam pula, sampaikan terpaksa pula meminta maaf. Dan kenapa perkara ini berlaku? Kita akan share dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hashim. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Hari ini kita berada di fasa kelakuan manusia di luar akal, di luar tabi'i. Kalau dulunya ia dilakukan oleh satu-satu kaum pada satu-satu zaman, tetapi hari ini kita berada di zaman yang manusia melakukan semua apa yang pernah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Hubungan lelaki dengan lelaki, hubungan bebas, wujudnya 101 gender pelangi, budaya songsang, adanya buang anak, banyak yang bunuh diri, ubah anggota badan, mengaku Tuhan, buat ajaran baru, dan pelbagai perkara yang pernah diazab dahulu, yang pernah Nabi-Nabi diutuskan untuk mereka untuk memperbaiki kehidupan dan akhlak mereka. Tetapi pada zaman ini hampir semua mereka nak buat, ia kembali dilakukan dan disebarkan pula. Sehingga kan negara yang adanya tanah suci pun dah mula melakukan perkara-perkara yang pernah ditegah oleh baginda Nabi SAW, yang mana Rasulullah pernah berdakwah untuk memperbaiki akhlak umatnya. Kini pula umatnya perlahan-lahan merosakkan akhlak dan peribadi orang lain dengan hiburan gaya hidup, kelakuan yang tidak bermoral, termasuklah pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan korupsi, rakus, memerah rakyat dan sebagainya. Dan hari ini pula beredar kes-kes persundalan yang berleluasa, jual diri, jual video, dan pelbagai kelakuan-kelakuan laknat yang disajikan, disebarkan kepada orang awam. Dan yang terbaru pula ialah seorang lelaki yang dah mempunyai anak melakukan hubungan bebas dengan beberapa wanita yang lain dan menjual video tersebut demi keuntungan. Apa yang baiknya, ia dah diambil tindakan oleh pihak berkuasa, tetapi bila dah dibebaskan, maka ada pula pihak yang mengangkat, mempromosikan lagi golongan ini kepada orang awam. Ini adalah tidak patut kerana perilaku dan kegiatan mereka adalah dikeji dalam agama. Dan sebenarnya kejadian itu kita tidak mahu pun ia berlaku kepada keluarga kita. Kita tidak mahu anak isteri kita terlibat dengan perilaku tersebut. Anda nak keluarga anda menjadi sebahagian daripada mereka? Tidak kan? Sebab itulah para agamawan, khususnya Mufti Pulau Pinang, berani menegur dan menegaskan untuk diambil tindakan kepada mereka-mereka yang menaikkan lagi para pelaku yang tidak bermoral. Meskipun sebelum ini ia dikecam kerana menasihati agar dibatalkan konsert artis terkenal, baiknya Mufti tersebut terus menegur dan menasihati meskipun yang lain diam, kerana jika tidak dibanteras dan terus diangkat golongan seperti ini, maka ia akan memberi kesan kepada budaya kehidupan anak cucu kita nanti. Ia akan dinormalisasikan nanti. Lihatlah komen-komen para wanita yang dah punya suami, komen wanita muslimah yang bertudung, komen anak dara memberikan sokongan dan membenarkan perilaku orang yang berbuat kemaksiatan, kemungkaran kepada umum. Dah seperti tidak ada maruah. Bila ada lelaki yang berpoligami secara sah dan halal, kecam dan sebagainya, sedangkan ia tidak pun memberi kesan buruk kepada mereka. Dan bila ada kelakuan laknat yang dilakukan oleh puak-puak tertentu, mereka pula menyokongnya. Seperti dah tidak ada perasaan malu lagi. Sedangkan malu itu adalah sebahagian daripada iman. Tapi bila manusia dah hilang rasa malunya, maka ia akan berbuat apa sahaja yang ia suka. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, maka buatlah apa yang engkau suka. Jadinya malu ini adalah kebaikan, kerana Nabi SAW bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Malu itu tidak datang melainkan hanya kepada kebaikan. Jika bangsa kita dah tidak ada rasa malu dengan perkara-perkara yang jijik, maka ia adalah tanda kita jauh daripada kebaikan dan menyokong mereka melakukan kemaksiatan. Sahabat semua, apa yang berlaku pada hari ini di zaman ini juga sebenarnya adalah tidak asing lagi, kerana ia dah pun disebutkan oleh baginda Nabi SAW mengenai kelakuan manusia di akhir zaman sebagai tanda kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat iaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan bermaharajalela, dan banyak yang minum khamar, arak, dan banyak orang berzina secara terang-terangan. Hari ini kita sendiri dah rasa ramainya para alim ulama meninggalkan kita. Orang bodoh juga makin hari makin bertambah. Arak dah dijual di kedai-kedai terdekat dengan kita. Juga hari ini kelakuan zina bebas dah mula diberikan kepada umum oleh orang Melayu Islam sendiri, siap diangkat dan disokong lagi. Bangsa Melayu yang terkenal dengan adat ketimuran dan budaya baiknya perlahan-lahan dikikis. Kalau dulu nak beli tuala wanita pun dibungkus kerana malu, nak jemur pakaian dalam pun disidai di tempat yang tidak dinampak oleh orang. Kini perlahan-lahan wujudnya golongan persundalan yang lagi dahsyat.
disokong pula oleh sebahagian orang yang tidak punya rasa malu. Sedangkan tindakan itu akan mengundang azab Allah. Jika zina dan riba tersebar luas di satu kampung, maka sungguh mereka telah menghalalkan atas diri mereka sendiri azab Allah. Jadi ya sahabat semua, jika azab Allah dah turun, baru kita nak terngangah. Kenapa ia berlaku? Kenapa Tuhan menguji kita? Sedangkan kelakuan sendirilah yang mengundangnya. Dan azab itu tidak ditimpakan kepada pelakunya sahaja, malahan kepada orang beriman yang berada di situ juga. Jika kita diam membenarkan, menormalisasikan perkara personalan ini, maka ia sebenarnya adalah azab awal kepada kita. Dan sebagai seorang Muslim, kita kena tahu perbezaan maksiat peribadi dengan maksiat yang dipertontonkan, disajikan, dijadikan contoh kepada umum. Sebagaimana kisah ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang yang baru melakukan zina. Sahabat itu yang bernama Ma'iz bin Malik. Ma'iz telah mendatangi dan menemui Rasulullah SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, sucikanlah aku." Rasulullah pun menjawab, "Celakalah engkau. Pulanglah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Ma'iz pun bergerak pulang, tetapi tidak lama daripada itu dia datang semula dan berkata, "Ya Rasulullah, sucikanlah aku." Maka Rasulullah menjawab, "Celakalah engkau. Pulanglah, pohonlah keampunan kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya." Ma'iz pun pergi, tetapi kemudian dia datang semula, "Ya Rasulullah, sucikanlah aku." Rasulullah pun menjawab seperti sebelumnya, sehinggalah kali yang keempat. Lalu baginda bertanya, "Untuk hal apa aku pun sucikan dirimu, wahai Ma'iz?" Ma'iz pun menjawab, "Daripada dosa zina." Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat yang berada di sekelilingnya, "Adakah dia seorang yang gila?" Sahabat menjawab bahawa Ma'iz seorang yang waras. Rasulullah bertanya lagi, "Adakah dia minum arak?" Lalu seorang sahabat bangun dan menghidu bau mulut Ma'iz dan mendapati tiadanya bau arak. Rasulullah pun bertanya kepada Ma'iz, "Adakah engkau telah berzina?" Ma'iz pun menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah menyuruh agar dia direjam. Ketika itu para sahabat menjadi dua kelompok. Seorang sahabat berkata, "Habislah dia, dosa-dosa yang telah menyelubugi dirinya." Sahabat yang lain pula berkata, "Tidak ada taubat yang lebih afdal daripada taubat Ma'iz." Dia datang kepada Nabi SAW lalu meletakkan tangannya di atas tangan baginda, kemudian berkata, "Bunuhlah aku dengan rejaman batu." Kemudian hal itu ditangguhkan sehingga 2 atau 3 hari. Selepas itu ia pun direjam. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada para sahabat yang sedang duduk lalu memberikan salam kepada mereka dan berkata, "Mohonlah keampunan untuk Ma'iz bin Malik." Lalu para sahabat pun menyebut, "Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni Ma'iz bin Malik." Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dia telah bertaubat, yang mana jika taubat itu dibagi-bahagikan kepada seluruh umat, ia cukup untuk mereka." Sahabat semua, daripada hadis ini jelas untuk kita menyembunyikan maksiat, aib yang dah kita lakukan dan bertaubat minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perkara itu adalah dosa kita kepada Allah. Sehingga kan Rasulullah sendiri pun berpaling sampai 4 kali untuk tidak mahu tahu. Bila dah diberitahu pun Rasulullah meminta para sahabat untuk memeriksa sama ada Ma'iz tadi mabuk ataupun gila, dan bertanya lagi, barulah diberikan hukuman hudud. Dan sebagai seorang Muslim, kita kena tahu bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah, summa yastaghfirillah, yajidillaha ghafurur rahima." Ia bermaksud, dan sesiapa yang melakukan kejahatan ataupun menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, nescaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah Maha Pengampun kerana dia tahu bahawa setiap anak Adam ini, setiap manusia ini pasti akan melakukan kesalahan, pasti akan melakukan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Yang bermaksud setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ataupun dosa adalah mereka yang bertaubat. Kita meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah kita menyebarkan, menormalisasikan, juga mengajak orang lain untuk menyaksikan apa dosa yang kita lakukan. Allah tutup aib kita, Allah tutup dosa kita. Hanya Allah dan para malaikat sahaja yang tahu apa yang kita lakukan dalam sehari-hari hidup kita. Tetapi kalau kita kongsikan dan sajikan kepada orang awam, jelas-jelas itu adalah kemungkaran yang perlu diambil tindakan. Termasuklah mereka yang mengangkat dan mempromosikan pelaku tersebut. Jadi sama-sama kita beringat kepada saya sendiri dan juga kepada sahabat semua, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Jadinya sama-sama kita mendoakan agar mereka yang melakukan perkara tersebut agar kembali bertaubat dan mendapat pengakhiran yang baik. Kerana kita sendiri pun tidak tahu bagaimana pengakhiran hidup kita. Semoga Allah juga memberikan kebaikan dunia dan akhirat kepada kita, dan juga semoga Allah memberikan pengakhiran yang baik kepada kita semua, termasuklah mereka-mereka yang berada di luar sana. Kerana kita sedar pengakhiran setiap orang itu berbeza-beza. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat Rasulullah SAW bersama Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We want
the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be. adalah zina.